Surah Ali Imran sambung ayat tadi, sambung iaitu ayat ke-10 Ali Imran. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang engkar, orang-orang yang engkar. Mudah tafsir ni gini, dia ada dua tafsir. Orang tafsir kafir pun boleh. Tetapi yang paling lunak, maknanya mudah, payah nak lari makna. Awak nak tafsir ayat-ayat, sambung ayat dia tu, ialah awak tafsir mula-mula sekali, innal ladzina kafaru tu sesungguhnya orang-orang yang engkar dulu. Bila engkar tu, kemudian ayat sambut, baru nampak dia engkar tu, engkar apa? Engkar sini dia musyrikin ke, dia Yahudi ke, dia Kristian ke, atau dia ni munafik. Dia empat jenis tu. Jadi mula-mula sekali kita tafsir secara umum dulu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang engkar. Tak tahu engkar macam mana lagi ni. Lam tughni anhum, tidak lagi berguna ke atas mereka tu amwaluhum, harta mereka. Engkar saja pada tauhid, engkar saja pada kalimah syahadat. Orang yang boleh masuk, yang boleh dapat syafaatnya ialah man syahida bil haqq, orang-orang yang menyempurnakan, orang-orang yang menyempurnakan janji dia, mengesahkan Tuhan dalam kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau awak boleh sempurnakan janji awak pada Allah, insya-Allah surga. Janjinya apa? Janji nak taat, janji nak ibadat. Tidak ada perantara adalah ibadat, adalah doa, adalah apa. Yang kedua, janji nak ikut Nabi. Dalam ayat lain dia kata atiullah, taatlah pada Allah. Nak taat pada Allah, wahyu dia 30 juzuk ni kena reti. Taat pada Rasul, hadis Nabi itu kena tahu, baru boleh taat. Jadi yang engkar sini, engkar pada tauhid ni, lantu ni'anhum akan tak bergunalah lagi amwalhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan anak-anak, dan tidak juga anak-anak mereka. Sebab anak ni ada baca doa ni, kan? Anak kan baca doa, anak soleh baca doa. Anak soleh yang baca doa kepada ibu bapa dia yang kufur, sorry. Daripada hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang baca la ilaha illallah, astaghfirullahalazim, alladzi la astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Tuhan, ampunlah diriku, ampunlah dosa kedua ibu bapaku, untuk nenekku, mati lama mati baru, muslimin muslimah. Nabi kata doa ni terkecuali setengah orang, iaitu siapa-siapa yang buat syirik dan bid'ah tak diberi doa ni pada dia. Ni doa pada sekian muslimin muslimat dah tak terima juga. Soalan saya sekarang kita ni dalam hidup sehari-hari ni ada tak minta doa untuk setiap muslimin muslimat? Kalau tak ada tu tak boleh kena buat lah. Doa kepada semua muslimin muslimat yang hidup lagi ataupun yang telah mati. Dah? Nak baca doa kuat-kuat sekali sehari, minta apa dosa dia. Tak ada contoh lah. Tak ada contoh-contoh apa dah. Semua. Pasal mereka ni ada, tak ada anak. Apa nak baca doa ke dia? Anak buat syirik ke? Siapa nak baca doa ke dia? Anak dia buat syirik pada Allah, dia yang beriman. Bukan? Awak cuba bayarnya, anak awak buat syirik belaka, adik-adik awak buat syirik belaka, bini awak buat syirik juga, bisanya. Lepas tu awak mati, dosa ada lagi, mereka baca doa, tak terima. Bukan? Pasal apa nak tolong awak? Orang beriman tolong belaka. Sebab tu kita kena minta ampun kepada semua orang beriman. Setiap sekali sehari. Bunyi kasar dah, tapi nak beritahu orang je. Tidaklah isteri awak syirik kau benda. Saya tak kata gitu.
Jadi contoh lah. Harta anak-anak ni, anak dia pun tidak boleh kalau dia minallah, daripada Allah. Tafsir mula-mula, jangan sekali-kali kita terpesong tafsir ni. Kena beritahu minallahi syai'ah, daripada Allah sikit pun. Kemudian barulah kita kata minallah tadi ialah daripada azab Allah. Barulah kata azab Allah ataupun neraka dia apa kata gitu. Nah. Wa ulaika, dan orang-orang yang bersifat seperti ini, hum, mereka itu, waqudun nar, adalah bahan bakar api, accelerant tu, tahu? Yang mula-mula nak cocok tu, nak suruh start nyala, bubur minyak, accelerant tu. Barulah kayu api tu nyala. Maknanya orang yang engkar pada tauhid ni, dia ni jadi bahan bakar. Saya nak beritahu ni, nampak terpesir setengah-setengah mata ni, pesir mata setengah-setengah. Macam mana dipanggil bahan bakar ni? Orang yang masuk neraka ni semua sekali jadi bahan bakar neraka lah. Macam mana ni? Ini lah. Kami kayu, kita cucuk api pada kayu tu membakar. Kayu tu mengeluarkan api, kayu tu memanaskan periuk apa-apa yang kita nak masuk. Jadi orang yang masuk neraka tu, dia sendiri terbakar. Dia sendiri mengeluarkan api. Sebab tu dalam ayat-ayat Quran lain dia kata, wahai Tuhan, jangan bagi masuk dah dia. Tak mau mereka ni masuk. Pasal lagi panas ni serabut buat dia masuk ni. Masuk sorang makin panas. Pasal bahan bakar, awak tambah kayu api kan. Tambah. Setiap sorang masuk, setiap tambah. Maknanya setiap orang yang masuk tu, suhu tu bertambah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada ini. Kata Abi Ali Fir'aun, adat mereka ni, kebiasaan mereka ni seperti adat-adat keluarga Fir'aun walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum pada Fir'aun, iaitu kaum Lutnya, kaum Samudnya dan sebagainya. Tuhan kata siapa ni? Kepada manusia sekarang ni. Adat mereka tu, kadak bi ali Fir'aun. Adat mereka ni seperti itu juga, seperti Fir'aun tu, iaitu perantaraan dalam agama. Fir'aun kan? Walladzina min qablihim, dan orang-orang ada orang sebelum pada mereka. Apa dia? Lutnya, Samudnya, apa kaum Lut, kaum Samud dan sebagainya. Serupa ya. Apa dia? Adat dia? Kadzabu bi ayatina, mereka menolak ayat-ayat kami, tak nak belajar ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, maka kan Allah Taala mengazabkan mereka kerana dosa-dosa mereka buat. Ada satu orang ustaz, saya pergi dengar dia mengajar. Dia kata Fir'aun tu diazab kerana pembangunan dia buat. Astaghfirullah. Saya dengar tu, saya tengok tu. Nak katakan, dia tak terkata saya. Lalu anak murid saya Haji Din tanya dia, Ustaz nak tanya ni, biasanya kerana pembangunan, marah dia. Jadi saya hari tu jadi tak marah saya itu. Biasa saya lawet dah ni, tapi tak marah pasal tidak terkedu. Kerana dia ni mengajar tafsir Quran, tak faham maksud. Dia belajar ni, bukan tak belajar ni. Jadi Fir'aun masuk neraka tu kerana dia buat piramid. Oh, tak betul lah lagu tu. Jadi misalnya kita katalah, misalnya nauzubillah lah, betul.
Mahathir buat pembangunan Twin Tower lah apa semua, masuk neraka kerana Twin Tower tu. No. Masuk neraka kerana dosa. Bukan kerana pembangunan, development tu. Bukan kerana dia buat bangunan tinggi-tinggi, dia buat Putrajaya. No, bukan hal tu. Siapa-siapa diazab kerana dosa mereka buat. Sebab tu dia kata bidunu bihim. Diazabkan semua mereka tu, kau Samud, Firaun dan sebagainya tu, bukan kerana pembangunan yang mereka buat, tetapi kerana dosa-dosa syirik dan bid'ah yang mereka buat. Tak ada sebut situ tu. Bila tak sebut, kena tulis. Lama nak murid awak tanya, ni macam mana ni Ustaz ni, Ustaz Zul ni, lagu mana ni? Lagu mana dia jawab? Ni kena tulis tepi tu. Saya tak tulis dah sayanya. Masa saya tulis awal dah banyak dah tempat lain kan. Jadi tempat-tempat dah kita biasa dah jumpa kan. Ayat dalilnya ialah ni. Kita tunjuk dalil. Nampak pesih mata ni. Surah Hamid Surah. Ada. Surah Hamid Ghafir. Ada. Ayatnya ayat 21 surah Hamim Ghafir. Surah Hamim Ghafir. Tali bagi ayat ni nah. Lain kali kalau siapa-siapa dia beritahu Firaun ni dia azab kerana pembangunan piramid lah, benda dia buat tu. Allah tahu tu. Ni ayat dia. Ayat 21 surah Hamim Ghafir, muka surat 469. Awalam yasiru fil ardh. Tidakkah kamu boleh berjalan, bermusafir dalam muka bumi ini, wayang turu, dan maka kamu perhatilah kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim, bagaimanakah akibat kesudahan orang-orang yang dulu buat syirik bid'ah ni sebelum pada mereka. Kanuhum adalah mereka itu asyadda minhum quwwah, lebih kuat, lebih besar. Asyadda minhum quwwah, mereka itu lebih kuat, lebih hebat daripada kamu. Wa atharan fil ardh, banyak meninggalkan tamadun yang besar-besar muka bumi. Fa akhadhahumullah, maka Allah Taala azab mereka bidunubihim, bukan kerana kuat dia, bukan kerana pembangunan dia buat tu, tapi kerana dosa yang mereka buat. Wa ma kana lahum, dan tidak ada lagi bagi mereka minallah, daripada Allah, iaitu daripada azab Allah, min waqa, satu orang ke 1000 orang ke yang boleh tolong dia keluar daripada api neraka. Jadi tafsir ayat tadi dia panggil tafsir Quran dengan Quran. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Taala sambung ayat sebelah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Taala sangat keras iqab, pembalasan azabnya. Jadi Tuhan beri ni semua ni, sama ada harta dia berapa banyak, tidaklah diazab kerana harta dia, tapi diazab kerana dosa dia tak keluar zakat. Gitu, bukan kerana harta dia tu, kerana tak keluar zakat tu kena azabnya. Kerana cari harta tipu itulah kena azabnya. Faham? Kul kata pada mereka, lilladzina kafaru, khas bagi orang-orang yang ingkar. Satu labun, kamu pasti satu hari akan dikalahkan. Awak nak kata ke tak ni? Saya nak tanya awak ni. Nak kata ke tak ayat ni? Pada orang-orang engkar tauhid bumi Malaysia kita ni. Nak kata ni. Satu labun. Ni kena baca dah ni. Nak start baca ni. Satu labun.
kata pada orang-orang yang engkar. Kul, kata khas pada orang-orang yang engkar. Untuk suruh tu wali mereka apa semua buat talqinnya apa benda ni. Kata pada satu labun, pasti kamu satu hari akan dikalahkan. Oh, kata gitu. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu akan diseret ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Kamu akan seret ke sana, di situlah tempat kamu tinggal. Qad kana lahum, benar-benar itulah ada bagi kamu ayatun, suatu tanda-tanda bukti fi fi'ataini, pada dua puak, fi fi'ataini iltaqata, ya, dua puak yang berperang. Sekejap lahum, benar-benar ada bagi kamu ayatun, suatu tanda bukti kekuasaan Allah fi fi'ataini, pada dua puak al-taqata ni berperang, yang sedang berperang. Siapa dia? Masa orang beriman berperang dengan orang musyrikin di perang Badar. Perang Badar. Boleh dah kita belajar surah ni sebab kita belajar surah jihad kan? Fi'atun, satu puak tuqatilu fi sabilillah, berperang untuk menghidupkan syiar Allah, menghidupkan nama Allah tanpa bumi. Wa ukhra, satu puak lagi kafirun, yang satu puak lagi engkar. Satu puak lagi eka, satu puak supaya hidup nama Allah tanpa bumi, mengesahkan Tuhan. Satu puak lagi pengamal-pengamal syirik dan bid'ah. Bukan? Di kalangan Badar sekarang serupa. Wa ukhra kafirun, dan satu puak lagi eka. Yarawnahum, kamu boleh tengok mereka mithlaihim, kamu tengok mereka mithlaihim, dua kali ganda ra'sal ain, dua kali ganda pandangan pengikut, pandangan mata. Dia sahabat Nabi-nya 313 orang. Berbada musyrikin Mekah tengok dia nya dua kali ganda mereka. Apa dia? Mereka marinya 2,000. Dia tengok orang Islamnya 2,000. Ni mana ayat ni? Tulislah, tak amat tak ingat nah. Ni saya buat mari ni dengan daripada hadis-hadis lagi lah. Kalau awak kata nak bukti, saya kena buka file ni pula. Tak apalah, saya pasal ni ad hoc punya tafsir kan. Nanti kita buat mari hadis dia lah. Hadis dia daripada Muslim Bukhari apa ada bakal ni. Mereka tengok, satu puak tengok tu. Yarawnahu, puak yang satu puak yang eka tadi. Yarawnahu, melihat orang-orang beriman mithlaihim, dua kali ganda mereka. Ra'yal aini, iaitu dari mengikut pandangan mata mereka. Dia tengok sahabat Nabi ni dua kali ganda ramai. Bukan ramai saja, besar, menakutkan. Katanya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, masa dia perang Badar, dia belah pihak musyrikin. Nasib baik tak nak bunuh kan. Datuk Hawa kodok dia tu beriman kan. Dia ni sekali abang dia Abu Jahal tu. Abu Jahal pula sekali bukan sekali lawan Nabi. Yang 1,000 orang kata termasuk Sayyidina Abbas. Tak ramai tak nak bagi tahu ni.
Tak ada masalah lah dia masa tu dia kufur. Allah. Macam dalam majalah kita dah. Allah macam kita ni alright daripada hari tu. Betul? Allah kita macam dia lah dulu. Saya nak abah. Kena tangkap ke Abdullah masuk kata silap. Anas bin Malik kau tak ingat gitu ya. Mana budak umur 16 tahun tangkap dia. Dia kata dia tengok. Dia kata masa kena tangkap kena ikat tu. Masuk dalam grup kena ikat 70 orang buat dia tu. Ini ustaz-ustaz bakar ni. Kata pasal masjid Haram bakar ni. Ni ustaz-ustaz bakar ni da'i muslim kau bakar ni. Dia ramai da'i muslim kau lagi daripada da'i sunnah ni. Dia lari dah. Maka bila kena tangkap sana, dia pesan satu. Bila celik mata, lalu seorang sahabat tanya, kamu tahu ke siapa yang tangkap kamu? Dia pun kata ada orang yang lebih kuat 10 kaki tinggi, besar, gagah, muka garang. Katanya sahabat Nabi, tak, tu budak tu tangkap awak. Mana boleh budak besar ni? Budak besar. Dia tengok besar. Itu hadis dia satu daripada hadis je lah. Musyrikin kau tengok sahabat Nabi ramai tu jadi takut. Sahabat Nabi tengok mereka ramai pun jadi gerung. Dia ramai kan. Dia 300, dia 1000. Gerung juga bukan? Ni. Ya peliknya, masa tengah dia beradab nak berperang ni, 300 orang ni. Ada 1000. Ya 1000 ni nampak mereka, dia 300 ni 2000. Yang 1000 ni nampak mereka bukan setakat 2000, besar-besar pula. Ya sahabat Nabi ni pula tengok mereka tu 1000. Bukan tengok mereka 1000, tengok mereka tu sikit pula, separuh pada dia pula. Masa menghadap perang tu, yang musyrik kau nampak ramai. Ya sahabat Nabi tengok musyrik kau nampak sikit. Lepas tu pula, masa nak berlaku perang tu betulnya pula, tipe penyakit satu benda iaitu mengantuk. Tahu ke tak cerita ni? Perang bandar tahu dah. Masa nak perang tu, masa beradak depan sahabat Nabi sampai kami masa beradak dengan musuh tu mengantuk sangat. Macam mana orang nak main bunuh kita yang kita jadi mengantuk nak tidur ni? Macam tengah belajar tafsir Quran. Pelik tak? Iaitu sahabat Nabi kata kami sampai jatuh pedang-pedang di tangan. Pedang di tangan tu jatuh. Ambil tu nak lawan tu. Ngantuk lah macam mana? Takut langsung. Maknanya tak takut lah, bukan tidur, ngantuk. Maknanya perasaan takut tak ada sebab tu ngantuk. Tuhan buat penyakit perasaan takut dengan bubuh perasaan tidur, ngantuk. Sehingga lah masa mereka mari dekat tu barulah tahu. Tapi tengok 2 kali ganda, 2 kurang separuh. Pelik tak? Itulah nusrah Allah Ta'ala ya. Kitanya pula kita pesen lain. Kita akal kita ni, akal kita pesen lain. Nak buat projek ni ustaz, nak buat projek ni kena lebih banyak ni. Duduk heret saya lah, ke ramai pun kita ni. Pun kita lah, saya tak cakap orang lain dah. Ustaz macam mana ustaz? Ramai masih heret lagi dah. Lepas tu nak buat 10 juta punya rumah bangunan ni pula. Saya kata tidak 10 juta, RM120 sekali. Tidak jumlah 10 juta. No, RM120 sekali. Siapa-siapa nak remuk boleh start lah ni lagi. Tak masalah apa. Kita KIV lah bila nak beri lock tu.
9.000 kaki persegi, bukan 18.000. Apa 9.000 kaki persegi, one floor, 5 story, sekali dengan lift lah. Supaya dengan satu tujuan, suatu hari kita harap akan keluar ulama yang reti tafsir Quran dengan hadis, dia tak takut siapa oleh sebab agama ni. Dan ngajar pula tak ambil upah. Nak ada pengganti ni tak boleh. Kalau tak ada pengganti, habis dengan gitu ya. Lepas pada dia, lepas pada kita dia, lepas dia ganti pula anak dia, murid dia. Ha? Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah Ta'ala menguatkan dengan binasrihi, dengan nusrahnya, dengan pertolongannya, man yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki. Allah Ta'ala menguatkan, yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah Ta'ala menguatkan dengan pertolongannya, nusrah itu pertolongan, man yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki. Dia tidak masa tu baru dia minta tolong. Dah. Dia minta tolong ni daripada dulu. Dia buat base dah. Ni gini supaya doa dia tu, dia senantiasa rapat dengan Tuhan. Hari-hari nak pergi kerja, ya Allah ya Tuhanku, minta lah parking. Nak lepas pergi tu traffic jam, ya Allah ya Tuhanku, permudahlah perjalanan. Setiap hari dia berasa Allah Ta'ala dekat dengan dia. Dia tidak nanti projek besar pun nak kat doa. Yang kita ramai-ramai ni, nanti apabila ada masalah besar baru nak kat doa pada Allah. Masa doa biasa ni, ya Allah ya Tuhanku, minta lah bini comel, giginya baris, gigi berbaris, gigi rata molek, tidak jongang ke apa ke, tidak dimakan ulat, mata puyu, hidung mancung, mata ita-ita, pamuk eka maya, babu. Dia sebut satu-satu dia nak. Dengan bujurnya, kulit putus sepunya, bibir merah menyalanya, tak payah pakai keju dah. Dengan bodinya begini. Ajar Allah satu-satu. Jangan kita ajar pada Allah dalam doa. Jangan. Ya Allah, saya ada hutang banyak ni, tolonglah bayar pada hutang ni seorang ni 20,000, 3,000. Awak minta tadi, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku selesai masalah hutangku. Itu ya. Jangan ajar dia. Minta saja pada dia apa saja yang kita nak. Nah? Maknanya setiap masa tu dia dalam tadabbur Quran, dan dia selama setiap masa doa tu duduk makbul. Bila sampai masa yang besar tu, barulah dia minta doa besar. Di masa biasa, masalah tak ada, pasal sakinah sudah boleh. Kita baca dah kan surah Yunus. Surah apa malah? Surah Yunus tak? Sakinah beri, sakinah tu. Dia tak ada masalah apa dah. Dia sebab agama, kita sebab. Kalau guna akal tentang agama ni, tak betul lah, tak betul. Baik. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang dia berkata, la ibratan, sebagai suatu pelajaran, li ulil absar, khas bagi orang-orang yang mempunyai mata, mempunyai penglihatan yang molek, penglihatan. Maknanya dia tahu, maknanya benda ni dia tahu. Bila sampai masa, insya-Allah Tuhan akan tolong dia. Kerana dia sudah prepare dah. Malam dia sembahyang malam, dia baca Quran, dia tak malas dia baca Quran. Dia malas baca Quran. Dia ingat apa? Dia ingat pada Allah. Kita ni diajar daripada kubur ni, wirid ni besar ni. Sedangkan ada cerita Imam Syafi'i,
Imam Syafi'i, jarang-jarang sekali saya bawa keluar kita orang-orang besar ni. Imam Syafi'i ada satu orang dia pergi rumah, satu orang alim kan. Jadi anak perempuan, orang tu nanti dengar ni tu besar hari ni. Imam Syafi'i ni mari tu besar ni, nanti dengar dia ada balik dinding, dengar balik dinding, tabir dengar apa dia cakap ni. Habis lebih kurang pukul 10 tu, mulalah tidur belakang. Tak. Dia tengok ayah dia. Lepas solat, sampai ke subuh. Yang Imam Syafi'i ni dia tengok tak geruk-geruk. Lu tidur. Lepas naik sunat 2 rakaat, tidur. Sampai cerut. Dia tunggu ni. Tak tengok ni perbuatan alim ni nak tidur. Bila cerah, bila sudah sembahyang subuh, dia pun beritahu ayah dia, ayah, peliklah tegur ayah ni. Pasal ayah ni sembahyang daripada pagi sampai awal sampai subuh. Dia je sembahyang 2 rakaat, lepas tu tidur. Bandar. Macam mana tegur besar macam ni? Jadi cerita tu dia cerita pada Imam Syafi'i. Oh, beritahu anak perempuan kamu lah, aku tak tidur lagi sejak semalam kan. Lepas solat kan tak tidur. Lepas tu kawan dia kata, orang ni kata, tunggu buat apa? Aku sedang memikirkan satu hukum. Tak tidur sampai cerah. Aku daripada satu ayat Quran tu, aku sudah istibak 50 hukum daripada semaya yang kamu semaya tu aku dah tengah fikir ya. Nak jawab ni hukum ni gini sambil tidur. Mana besar ni? Mana besar? Pahala. Agak sudah. Ha? Hukum pasal menafak seluruh orang kemudian. Yang kita ni semaya sunnah pun dah. Tak ada buat pun dah. Lepas tu malam nak tidur pun tidak ingat. Nah, jadi gini, kita ubah reshuffle susunan hidup kita. Nak tidur malam kita kata astagfirullah 3 kali. Minta ampun dosa. Lepas tu kita kata radinan billah. Aku redalah Allah Ta'ala sebagai Tuhanku. Radinan billah. Aku redalah Allah Ta'ala ke awal-awal lah. Janganlah suruh orang talqinnya. Kita talqin hari-hari. Talqin diri sendiri hari-hari. Ada Nabi ada dah ni. Radinan billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Tuhanku, aku redalah Allah sebagai Tuhan. Allah tu Rabbku, Tuhanku. Aku redalah Islam sebagai agamaku dan cara hidupku. Aku redalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu nabiku, rasulku. Sekali sehari. Kalau boleh baca sekali sehari. Kalau boleh dia setiap waktu semaya. Dia zikir, dia bukan Quran zikir. Radinan billah, radinatu billah wada, radina billah wada, radina billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Lepas tu ya Allah baca ayat kursi kalau kawan tu mengucapkan sekali. Atau baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zat jalali wal ikram. Kita ada tabarak ta'ala tu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zat jalali wal ikram. Ada dua hadis. Jadi ada hadis lagi pula kan? Allah mantas salam wa minkas salam tabarak rabbana wa zal jalali wal ikram. Oh, hadis ni kata ada, hadis satu lagi kata tak ada. Mana orang baca ni pun boleh, ni boleh. Beritahu detail ni. Zikir ni. Baca sekali. Yang kita baca ni Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhil jannah. Tak ingat dah, saya lama tak baca. Ada. Tambah tu tak tahu punca dari mana. Dia ori tu. Kita ahli sunnah tak amal ada tu. Pada zikir ya. Jadi zikir hadis yang saya belajar daripada Bukhari pada Tirmizi
Allahumma anta salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala zal jawala satu ya zal jalali wal ikram. Waktu ya. Baca itu sekali, baca ayat kursi sekali, tadabbur ayat kursi. Pasal dia ayat tauhid semua. Atau baca qul Allah sekali, tadabbur ayat qul Allah pasal tauhid belaka. Kemudian letak belaka tu pasal ya Allah. Boleh? Tak boleh? Duduk senyap, tak tidur dah ni. Tidur dalam berkata-kata dengan Tuhan. Ya Allah, Kamulah Tuhanku. Aku hari ini banyak buat kerja, banyak lalai pada ngadu. Aku banyak tak ingat pada kamu. Kecuali tak nak sembahyang ingat sekejap. Lepas tu lupa pula. Tak boleh? Tak boleh kata? Boleh dah. Kita, Tuhan tak akan kata-kata dengan kita. Pasal dia ada dalam surah beritahu, dia tak akan kata-kata dengan manusia, melainkan melalui wahyu. Jadi kita kata-kata, ya Allah ya Tuhanku, nak tidur dah ni. Nak tidur dah ni. Tak boleh kata, nak tidur dah ni, saya Tuhan. Maka sekiranya Tuhan mati kat saya masa tidur ni, matilah saya dalam iman. Pasal ada pasal tidur tu, jaga-jaga, jumpa orang kena akhir. Tak tahu orang mani mayat bila. Ha. Tak. Reta ni reta. Wahai Tuhan, saya ni buat gini hari ni, buat gini hari ni. Saya tak tidur, saya gitu. Gitu. Saya cakap dia, Tuhan, tak mampu dah ni nak buat ni. Kalau kamu tak tolong aku, ada daya kuasa. Cerita gitu, ada daya kuasa lah. Ada apa saya? Duit tak ada. Ada hanya kudrat yang ada ya, dua kaki, dua tangan ni. Mulut. Orang lain tak ada belaka dah. Kan? Jadi, kalau Tuhan tak tolong, anak-anak murid pula ambil daripada longkang Tuhan. Saya cakap betul gitu. Sorry lah, jangan berasa hati saya kata. Ya Allah ya Tuhan aku, anak murid aku ambil daripada longkang Tuhan. Mandi dia. Nangis-nangis saya kata kau. Aku ambil dia daripada longkang. Tahu ni kunci palsi ni. Tapi bulu sudah habis. Sudah kena kurang. Ambil aku mandi dia. Aku basuh dia. Aku cucuk Pak. Supaya dia jadi segar balik. Ya Allah, kamu beri kepada penjahat-penjahat tu orang baik-baik, otak molek-molek. Yang memang duduk dalam molek, tapi kamu sesatkan mereka lagi. Aku kamu beri murid-murid yang tak berhenti apa. Macam doa pun tak boleh. Tapi kamu beri pada aku. Saya kata bersama tidur. Kata malam-malam, tiap-tiap malam merayu. Ya Allah, kamu aku tak terhenti. Kamu beri mereka ni orang yang tak reti kamu beri pada aku yang juga tak reti. Tapi bagi yang mereka yang alih-alih tu, kamu beri mereka ambil upah. Mereka tak beritahu. Tauhid ni yang kamu suruh beritahu, kita beritahu. Ya Allah, saya berkata, Ya Allah, pelihara murid saya semua sekali. Ampun dosa dia, ampun dosa semua dia, anak dia, keturunan dia, tok nenek dia, semua sekali. Janganlah pesu dia Tuhan. Susah saya mandi dia, susah. Tapi Tuhan, bantulah saya. Jadilah mereka ni orang-orang yang boleh sembah kamu Tuhan. Itu kadang-kadang boleh tidur, kadang-kadang tak boleh tidur, bangun. Tak boleh tidur, jalan suruh keliling. Tu rumah, tengok TV. Pukul 4 ada, pukul 5 ada. Tak boleh tidur rasa pada. Merayu pada Allah Ta'ala. Nak kita nak buat apa ni? Apa yang boleh kita buat? Masa nak tidur itulah kita merayu, beritahu dia. Rumah tak ada hati. Sebab tu saya tak jemu-jemu mari.
Saya kesian, pasal saya dulu tak ada siapa diajar saya. Nah, wallahu a'lam. Jadi dalam kita nak tidur, kita baca doa ni. Rayu, dia tahu. Rungatan kita, siapa yang tak pandai baca Quran, wahai Tuhan, ajarlah aku, boleh baca. Rayu, wahai Tuhan, aku yang tak ada ilmu ni, ajarlah pada aku ilmu. Saya minta doa pada awak. Tiap-tiap hari saya doa. Tiap-tiap hari. Walaupun saya di Kelantan sana, di mana saja, saya doa pada awak tiap-tiap hari. Nah, nak satu ya, kita pakat-pakat bela agama kita ni. Tak ada siapa ni nak tolong kita ni. Kita hanya ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, ayat seterusnya. Zuyyina linnas, dihiasi kepada manusia, khas pada manusia, hubbus syahwat. Ni lagi ni, iaitu sayang kepada hawa nafsu. Sayang dia pada hawa nafsu dia. Daripada minan nisa, daripada perempuan. Tak mari belajarlah. Ni. Tak sedih saya reti Quran kan. Ni sambil bil ni. Ni pula nak kahwin. Ni pula sudah kahwin. Tak boleh mari juga. Dia macam-macam. Dia kata zuyyina linnas, dihiasi khas bagi manusia. Tuhan beri dah ni. Iaitu hubbus syahwat, sayang kepada, cinta kepada hawa nafsu minan nisa, kepada para perempuan, wal banina, dan anak pinak. Anak pinak tu belajar banyak, tinggi ilmu ni. Anak saya doktor ni, anak saya profesor ni. Wal qanatir, dan harta-hartanya al muqantarat, yang bertimbul-timbul. Gila harta. Ingat ni, belajar Quran ni ada dua. Satu, dia beri projek pada awak luar biasa. Tu dia ingat pula. Dia pergi sibuk awak. Sibuk. Awak nak buat macam mana? Pergi sibuk. Sibuk tauhid ni. Sibuk dia, bila dia belajar tauhid dia tu apa? Dia akan doa, makbul doa. Makbul doa, projek banyak dah. Tu masalah besar. Dia bila gitu, kita kena ingat atas jadual kita tu je. Tuhan beri tu nak uji kita ya. Beri kamu. Tinggal kamu agama ni. Beri tinggal. Tuhan uji. Nah, iaitu daripada harta yang bertimbul-timbul minal dhahbi, iaitu daripada emas. Wal fiddah, daripada perak. Mana-mana macam-macam. Mak, perak, apa semua macam-macam. Stock exchange apa semua. Wal khailil musawwamah, daripada kuda-kuda pilihan. Sebelah rumah saya tu, kuda Arab. Umur 6 bulan 70,000. Saya kata mahalnya. 70,000 harga kuda Arab. Umur 6 bulan. Kuda lumba ke? Ini kuda endurance. Lepas tu, bila kita tanya betul, murah Ustaz. 1,5 juta pada umur 7 bulan. Tu. Lepas tu, wal an'am binatang. Ni kambing saya ni. Ni kambing saya ni. Beri saya ni. Ni bulu kapek ada, bulu keriting ada. Kucing pula tu ya. Kucing bulu lebak ni gini, bulu lebak ni gini, bulu lebak keriting pun ada. Bulu lebak ni pun ada. Wal harthi, dan kebun-kebun. Saya ni kebun durian saya. Saya ada kebun durian apa? Cina, tanya Cina. Saya punya Musangking saja ada 20 ekar.
Maknanya saya beritahu, kita pergi ke Sabah Sarawak pula. Saya ada ladang kelapa sawit 10,000. Sudah saya 50,000 ekar. Ini saya sudah baru boleh keluar hasil. Ya dia punya tua punya sudah nak mati. Ini dia panggil kegewerip. Tuhan memang dia beri daripada kita begini. Ya ni pula projek pula. Ni projek ni saya ni, projek saya ni, projek saya ni, projek saya ni. Dia speedboat pula. Berbagai jenis speedboat. Ya kereta, berbagai jenis kereta. Semua sekali itu mata'ul hayatid dunia, sebagai satu kenangan hidup dunia saja. Wallahu indahu, dan Allah di sisinya husnul ma'ab, suatu tempat yang sebaik-baik tempat kembali ada. Tuhan tak beritahu dah ikan apa, kuda ke, binatang ke, harta banyak ke. Tuhan kata tempat dia sebaik-baik tempat kembali. Di situ ada semua sekali. Qul a'unabbi'ukum bi khairin. Suka aku nak cerita kepada kamu dengan lebih baik min zalikum, daripada yang demikian itu bagi kamu. Iaitu lilladzina taqaw, khas bagi orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di celah-celahnya anak-anak sungai, khalidina fiha, kekal dia dalam syurga, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci bersih, wa ridwanun, dan satu keindahan kebun, suatu keredaan, wa ridwanun minallah, satu keredaan daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih besar yang menjadi harapan saya, ialah Allah Ta'ala redha saya ni hamba dia. Saya cakap kata kan, kalau dia boleh redha saya tu tak ada benda nak lebih besar. Allah Ta'ala kata, aku redha kamu hamba aku. Allah, kita memang redha dia tu. Adakah dia tu redha dengan kita? Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Ta'ala maha melihat segala tindak tanduk amal ibadat manusia, hamba dia. Ada yang ikut bid'ah ke, ada yang ikut sunnah ke. Iaitu alladzina yaqulun, iaitu orang-orang yang berkata dalam doa dia, berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya benar-benarlah kami ini beriman dah ya Allah. Ini dia panggil tawassul dengan iman. Tawassul ni boleh, tawassul gini boleh. Faghfir lana, maka ampunlah dosa-dosa. Faghfir lana dhunubana, ampunlah dosa-dosa, ampunlah bagi kami dosa-dosa kami. Nah, mana beritahu tak apa? Dosa syirik, dosa bid'ah, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa kecil. Waqina adzabannar, dan selamatkanlah, lindungilah kepada kami adzabannar, azab api. Siapa yang akan boleh ni? Yang akan bolehnya as-sabirin, iaitu orang yang sanggup bersabar dalam belajar wahyu ni, dalam belajar hadis Nabi ni, yang bersabar dalam sebar agama ni. Was-sadiqin, yang senantiasa, dan orang-orang yang bersedekah. Bersedekah sini, kalau yang ada duit, sedekah duit, yang ada ilmu, sedekah ilmu. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat, tetap taat. Qanit, tetap taat, setia pada Allah. Wal munfiqin, dan orang-orang yang penderma. Ahmad Asari tadi ni, was-sadiqin, orang-orang yang membenarkan. Mula-mula sabar, yang kedua yang membenarkan. Begini membenarkan. Siapa-siapa yang kata benar tu, dia termasuk orang siddiqin, iaitu siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, ma'an nabiyyin, seperti kaum nabi-nabi. Lepas tu satu lagi wasiddiqin, orang yang membenarkan. Tak kira lah awak ni reti ke, tak tahu ke, tapi kalau dia cakap benar, kita kata benar, orang beritahu. As-sadiqin wal qanitin, orang yang tak setia.
tetap taat dalam mengikut hukum-hukum Allah. Wal munfitin, dan orang-orang yang penderma, baik lelaki baik perempuan. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang senantiasa meminta ampun dosa dia. Bil ashar, di hujung-hujung sahur. Sahur tu hujung, lepas sahur tu hujung sahur. Mari mensyiki pula, mari berbuat ni kala. Masa ni masa tak boleh mau puasa, tak boleh makan. Itu masa imsak. Allah, tak nak kepul. Adik Nabi ni yang paling molek sekali makan sebelum azan. Balik. Molek sekali makan ni pasal ni. Daripada hadis Nabi banyak ada. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala menyaksikan bahawasanya, dan Allah berkata, syahidallahu annahu, dan Allah Ta'ala bersaksi annahu la ilaha illahu, tidak ada lagi perantaraan melainkan pada dia saja, wal malaikah, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang diberi ilmu. Imam, orang-orang yang berdiri tegak, sebar agamanya bil qist, iaitu dengan seadil-adil. Dia beritahu, ini awak buat ni salah, awak buat ni betul. Bil qist, la ilaha illahu, tidak ada lagi perantaraan melainkan dia. Al-Aziz, yang gagah perkasa. Al-Hakim, yang amat bijaksana. Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab, dan tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, melainkan ahli kitab itu telah datang kepada mereka ilmu tauhid, mengesakan Tuhan. Tidak ada lagi perantara dalam sembahyang hajat, dalam doa, dalam apa, kata saja itu pecah belah. Baghyan bainahum, kerana benci di antara mereka. Yang buat dia benci, yang ahli sunnah tengok tu benci juga. Paman yakfur, barang siapa yang engkar bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya hisab amal Allah Ta'ala tu cepat sekali. Sekali ya. Pada masa besok, pembicaraan ni pada masa besok, bila start caranya, sekali saja. Masalahnya nak tunggu start cara tak lama. Fa'in hajjuka, dan maka jika mereka tu membantah kamu dalam apa saja ajakan tauhid ini, faqul, maka katakanlah pada mereka, aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri tulus ikhlas pada Allah Ta'ala saja. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, dan orang-orang yang mengikuti aku semua ikhlas mengesahkan Tuhan belaka. Wa qul, dan katakanlah lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberi pada kitab. Ini cerita perempuan ni dah ni. Apa maksud ni? Cerita dia dah ni. Cerita Kristian dah ni. Orang yang membantah ni, ialah kita perempuan tu dah ni. Wal ummiyina, orang-orang yang telah diberi kitab, dan wal ummi, dan orang yang ummi. Allah Ta'ala kata kepada orang yang diberi kitab Quran, orang yang diberi kitab tadi, orang yang diberi kitab yang membantah, tapi ini pula orang yang diberi kitab yang tidak membantah, diberi kitab Quran. Wa ummiyina, dan orang-orang yang buta huruf, orang buta huruf dalam Quran, dalam baca Quran dan sebagainya, tapi mereka tak boleh untuk ditablihkan. Maka Tuhan tanya, aslamtum, adakah kamu telah berserah diri mengesahkan Allah Ta'ala?
Fa in aslamu, maka sekiranya kamu berserah diri mengesakan Allah Ta'ala, faqad ihtadau, maka kamu telah dapat hidayah benar. Maka benarlah kamu, maka sungguh benar-benarlah kamu sudah dapat hidayah. Wa in tawallau, dan sekiranya kamu berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka tidak ada tanggungjawab aku ke atas kamu, melainkan tabligh saja. Wallahu basirun bil ibad, maka Allah Ta'ala terhadap maha melihat terhadap segala hamba-hambanya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang masih engkar terhadap ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat tauhidillah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka bunuh para nabi bighairi haqq, tanpa dalil bukti. Ya benar, nabi saya bawa kamu, dia bunuh. Termasuk juga sini mubalik da'i yang saya bawa kamu, mereka bunuh. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka bunuh orang-orang yang menyuruh untuk buat keadilan, minan nas, daripada manusia ramai-ramai. Wa basyirhum, maka berilah berita bergembira pada mereka, sebagai persendaan kata, berilah berita gembira pada mereka bi azabin ali, pada azab yang pedih akan diberi pada ni. Mana siapa-siapa yang engkar pada Allah, satu, siapa-siapa yang bunuh nabi, siapa-siapa yang bunuh da'i tanpa dalil bukti, kalau dia bunuh orang dia cerita lain. Wa yaqtuluna alladzina, dan mereka bunuh orang-orang yang ya'muruna bil qist, orang yang menyuruh kepada keadilan, iaitu kembali kepada mengesahkan Tuhan, Quran dan hadis. Minan nas, daripada manusia. Fa basyir, maka berilah berita bagi orang yang orang buat khianat kepada nabi, wali kepada nabi dan da'i ini, bi azabin alim, di akhirat besok. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzina habitat a'maluhum, akan gugur semua amalan-amalan mereka di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat, wal akhirah, dan di akhirat, wa ma lahum min nasir, dan di akhirat kelak tidaklah ada bagi mereka sebagai satu orang yang boleh tolong mereka. Baca lagi ni budak kita ni, tak berhenti ni. Hari baca lagi, boleh banyak ni. Yang orang wakil ni, tadi nak berhenti dah baca ni. Saya ni minta maaf lah, pasal saya ada flight saat ni. Jadi kita berhenti sekat ni, kita sambung 2 minggu lagi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar ni. Wansurna, bantulah kami faham wahyu-Mu ya Allah. Innaka antas sami', kamu Tuhan maha mendengar.